Bertemu kembali rentasan berita edisi 824, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. SOP sebenarnya untuk siapa? Saudi labuh layar dikembang. Pengangguran bukti kerajaan lembab. Kuarantin ala PN, Muhyiddin diam 1000 bahasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa sebenarnya tujuan Kerajaan Tebuk Atap menyambung Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan mengetatkan Standard Operation Procedure SOP? Adakah untuk mengawal penularan COVID-19 atau untuk mengutip duit compound sambil menyusahkan rakyat? Itulah persoalan yang berlega di kalangan rakyat yang semakin tertekan dengan kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID-19. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilaporkan tidak bersetuju dengan cadangan Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bahadur untuk menaikkan compound sebanyak RM1,000 yang dikenakan terhadap pesalah yang melanggar SOP bagi PKP. Kita mahu lihat lebih banyak pematuhan terhadap SOP dengan menggunakan pendekatan yang lembut. Dalam isu kesihatan awam, kita pilih pendekatan sukarela yang memberi manfaat dan mengajak untuk perubahan tingkah laku. SOP adalah mengenai menanam konsep perubahan tingkah laku dalam minda orang awam dan perubahan ini hanya boleh dicapai melalui pemberdayaan. Sebabnya, kita tidak berjaya adalah kerana naratifnya tidak jelas dan juga dianggap terlalu cengeng dan menghukum, kata Dr. Zulkifli seperti dipetik Malaysia Kini. Beliau mengingatkan sekiranya kerajaan dilihat bersikap tegas dengan orang biasa berbanding orang kenamaan, hukuman yang lebih keras akan memakan diri. Lebih buruk lagi, ia juga dianggap sebagai pendekatan sepihak untuk menangani kes-kes apabila melibatkan orang awam berbanding individu kenamaan atau VIP dan ini akhirnya menambahkan lagi ketidakpuasan hati masyarakat, ujarnya. Dr. Zulkifli berkata hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan pematuhan SOP di kalangan orang awam. Beliau mencadangkan hukuman khidmat masyarakat dikenakan bagi mereka yang ingkar SOP. Apa yang disebut oleh Ahli Parlimen Kuala Selangor itu memang hakikatnya berlaku. Baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkata tempoh kuarantin untuk orang awam ialah 10 hari. Namun Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengumumkan tempoh kuarantin bagi menteri yang pulang dari mana-mana lawatan rasmi luar negara hanya 3 hari berkat kuasa Selasa 9 Februari 2021. Kenyataan Adham mendapat kritikan ramai termasuk Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri Lim Kit Siang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mengarahkan Menteri Kesihatan beliau Dr. Adham Baba untuk menarik semula peraturan kuarantin baharu beliau untuk memastikan janji Perdana Menteri sendiri bahawa tidak akan ada layanan berbeza di dalam SOP kuarantin COVID-19 tidak diingkari, ujarnya dalam satu kenyataan. Pemimpin veteran DAP itu mengungkit janji Muhyiddin dalam bulan Oktober tahun lalu dalam satu perutusan khas yang disiarkan ke seluruh negara mengenai situasi semasa COVID-19 bahawa kerajaan tidak akan memberikan layanan berbeza dalam pematuhan SOP kuarantin wabak tersebut. Muhyiddin mengumumkan, sebagai Perdana Menteri, saya tidak terkecuali daripada tertakluk kepada SOP. Ini adalah kali kedua saya menjalani kuarantin di rumah sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Saya mesti patuh kepada peraturan. Kit Siang mengingatkan Muhyiddin yang mengatakan bahawa COVID-19 boleh menjangkiti sesiapa sahaja dan virus ini tidak membezakan status dan kedudukan seseorang dan kerana itulah SOP COVID-19 perlu dipatuhi semua. Menteri Kesihatan Aiswam ini jelas sekali tidak relevan dalam usaha perang melawan wabak COVID-19 dalam negara kita. Memandangkan negara kita telah bergerak melawan wabak ini untuk sepanjang tahun yang lepas, seakan-akan kita tidak mempunyai seorang Menteri Kesihatan, tegasnya. Beliau berkata janji Perdana Menteri ini tidak mempunyai sebarang makna sekiranya Menteri Kesihatan boleh mewartakan layanan berbeza dalam pematuhan SOP kuarantin COVID-19 untuk para menteri.
Apa yang dipertaruhkan sekarang bukanlah kredibiliti Menteri Kesihatan Aiswam, memandangkan beliau tidak mempunyai sebarang kredibiliti lagi. Tetapi kini kredibiliti Perdana Menteri sendiri, sama ada kredibiliti beliau berada dalam keadaan yang lebih baik daripada kredibiliti Menteri Kesihatan Aiswam sindirnya. Keputusan Adham ini merendahkan lagi kepercayaan, keyakinan dan sokongan rakyat kepada kerajaan untuk melawan COVID-19, kata Kit Siang. Justru, siapa lagi yang boleh dipercayai oleh rakyat untuk menangani pandemik COVID-19 ini? Untuk rekod, Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan kesamarataan untuk semua rakyat Malaysia. Namun, tindakan kerajaan ini seolah-olah sengaja dilakukan untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Mereka flip-flop dan kehidupan rakyat semakin tertekan. Adakah kerajaan sengaja mahu melemahkan semangat rakyat? Inikah caranya menyelamatkan negara, bangsa dan agama? Pernahkah kalian mendengar kata-kata ini? Setelah layar telah dikembangkan, apabila sau telah dilabuhkan, pantang ketua kapal dan anak-anak kapal menoleh ke belakang. Itulah ucapan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam Amanat Hari Kebangsaan 2015 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ketika itu, puluhan ribu berhimpun hampir 34 jam di sekitar Dataran Merdeka bagi mendesak bekas Presiden UMNO itu mengundurkan diri. Antara yang mendesak itu kini turut bersekongkol dengan UMNO dalam sebuah kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional. Tidak heran jika ramai yang melihat kerajaan sekarang menghadapi masalah kestabilan politik. Apa tidaknya, kapal UMNO telah rosak akibat terpusing-pusing apabila layar ditiup angin kerana nakhoda kapal melabuhkan sau. Kini siang malam mereka bercakap tentang kestabilan politik yang terjejas akibat pentadbiran yang lemah dan tak cukup bilangan majoriti di Dewan Rakyat. Adakah situasi politik yang tidak stabil ini terjadi jika UMNO mempunyai sekelumat integriti dan tidak bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali dan Datuk Seri Hadi Awang untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu? Bukan lagi satu rahsia. Pemimpin UMNO hanya mahu melepaskan diri mereka daripada kes-kes mereka di mahkamah. Apa yang dilakukan oleh Tan Sri Musa Aman sebaik sahaja Mahkamah Tinggi pada 9 Jun lalu melepaskan dan membebaskannya daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah yang dihadapinya. Laju beliau mengutip ahli Dewan Undangan Negeri yang sedia melompat untuk mengganggu kestabilan politik di Sabah. Akhirnya, pilihan raya negeri Sabah diadakan dan hasilnya pandemik COVID-19 menular dengan begitu dahsyat. Jika UMNO benar-benar merasa kerajaan yang diterajui oleh pimpinan bersatu itu menjadikan negara tidak stabil, berterus terang kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah supaya tampuk pemerintahan dikembalikan kepada Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin pula seorang yang hipokrit, kata Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata Muhyiddin sering berselindung di sebalik dakwaan yang kononnya segala yang dilakukan adalah kerana COVID-19. Bila orang bertanya, mereka kata tak, ini kerana COVID-19. Bentang belanjawan, COVID-19. Ini terang-terangan menipu kita. Mereka tidak menghiraukan kejatuhan ekonomi dan kesukaran yang dihadapi oleh golongan miskin dan penganggur. Katanya di petik media, kelakar, hebat membaca doa, tapi sayang, orangnya hipokrit. Justru tidak ada bezanya antara pimpinan UMNO dan Bersatu. Kedua-duanya pengecut dan hipokrit tahap mega. Satu gerombolan takut menarik balik sokongan terhadap Perikatan Nasional dengan sepenuhnya. Manakala satu gerombolan lagi takut meletakkan jawatan walaupun tahu Perikatan Nasional sudah hilang majoriti di Dewan Rakyat. Ekonomi merudum, peniaga muflis, ratusan ribu rakyat hilang pekerjaan, pelabur asing cabut lari, pendidikan kanak-kanak entah ke mana, COVID-19 tidak juga reda. Sementara itu, mereka yang mampu mengikis wang dari pembayar cukai rakyat untuk keluar negara tanpa kita tahu apa tujuannya. Merekalah punca kemelut yang melanda negara sebenarnya. Semuanya gara-gara melabuhkan sau dan mengembangkan layar. Masalah pengangguran yang meningkat dengan rekod oleh Jabatan Perangkaan bagi tahun 2020 iaitu hampir 730,000 atau 4.5% amat membimbangkan kerana ia akan memberikan kesan kepada kehidupan rakyat jelata. Pembuangan kerja yang meningkat akibat penutupan perniagaan dan industri akan menyebabkan terputusnya pendapatan yang akhirnya boleh menjejaskan prestasi pelajaran anak-anak.
Ini belum diambil kira kos pengajian atas talian yang melibatkan kos tambahan termasuk peranti dan kemudahan internet yang akhirnya menyebabkan lebih ramai yang tercicir dalam pendidikan. Dengan isu pemberian 150,000 laptop di bawah program cerdik masih belum dilaksanakan. Lebih teruk, ia ditukar kepada bentuk pinjaman seperti buku teks. Pendidikan menjadi isu kritikal rakyat pada waktu ini. Ini semua menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional PN telah gagal menguruskan ekonomi negara dengan baik. Pandemik COVID-19 bukan alasan ekonomi lembab kerana ekonomi negara yang terjejas hari ini disebabkan kerana PN tiada idea dan tekad politik untuk melaksanakan polisi ekonomi yang mampu merangsang peluang pekerjaan dan perniagaan. Hal ini yang menyebabkan banyak perniagaan terutama sektor perkhidmatan ditutup yang seterusnya meningkatkan pengangguran. Ini berpunca daripada PN yang banyak memberikan fokus kepada agenda politik darurat yang tidak sewajarnya di pohon Tan Sri Muhyiddin Yassin menambah garam ke luka ini. Subsidi gaji dilaksana kerajaan PN terlalu rendah berbanding negara lain hingga gagal membendung masalah pembuangan kerja. PN dilihat gagal menyediakan jalan keluar dalam menangani isu kritikal ini. Subsidi gaji yang diperkenalkan menerusi pakej rangsangan ekonomi hanyalah sekitar 17% jumlah gaji yang dibayar oleh sektor swasta Malaysia. Ini pastinya tidak mencukupi dan tidak mampu mencegah pembuangan kerja. Jika dibandingkan dengan negara lain, Malaysia jauh ketinggalan. Kajian Jabatan Perangkaan menunjukkan hampir 48% responden perniagaan yang dikaji selidik merasakan pakej rangsangan ekonomi kerajaan gagal mengurangkan beban perniagaan. Sebanyak 83.1% perniagaan telah mengatakan mereka masih perlukan bantuan keuangan atau subsidi daripada kerajaan walaupun selepas pakej rangsangan ekonomi diumumkan. Ini menunjukkan langkah kerajaan tidak mencukupi sama sekali. Apabila perniagaan tidak dibantu secara mencukupi untuk kekal beroperasi, maka sudah tentunya lebih ramai dipecat. Malahan kerajaan PN juga tidak menyediakan polisi bagi membantu golongan yang diberhentikan kerja seperti dana khas perniagaan kecil bagi menjana pendapatan mereka. Kegagalan kerajaan PN memberikan perhatian serius kepada industri perusahaan kecil dan sederhana PKS akan mengancam kehidupan rakyat. Jelas, pakej rangsangan ekonomi PN walaupun diumumkan bernilai 260 bilion ringgit tidak dibentuk dengan tepat, di mana ia gagal mengelakkan pengangguran melonjak tinggi. Begitu juga pelan jana semula ekonomi negara atau penjana yang berjumlah 35 bilion ringgit juga gagal. Justru Kabinet PN dilihat tidak berfungsi dan oleh itu berhentilah terperap di dalam gua, bertugas secara tidak kompeten dan tidak serius dalam menjaga kebajikan rakyat harus dihukum rakyat. Ini bukannya masa mengutamakan agenda sentimen tetapi agenda kelangsungan hidup rakyat. Pengangguran tertinggi pada kadar 4.5% setakat Disember 2020 bukannya rekaan pembangkang. Itu satu fakta, tegas Ketua Pemuda Amanah Nasional Shazni Munir Muhammad Isnin. Justru beliau berpendapat inisiatif pelan jana semula ekonomi negara atau penjana yang diumumkan kerajaan PN dalam belanjawan 2021 lalu masih tiada impak yang signifikan. Jangankan peluang pekerjaan baharu bagi mereka yang hilang pekerjaan, pekerja yang dibuang tanpa sokongan keuangan yang cukup serta peniaga kecil yang kais pagi makan pagi telah amat susah untuk meneruskan hidup sepanjang PKP 2.0 ini berlangsung. Kerajaan tidak boleh lembab dan lembam. Rakyat perlukan moratorium segera. Bantuan tunai perlu diberi kepada semua pihak yang terjejas sepanjang PKP berlangsung. Tegasnya ketika dihubungi Malaysia Deadline sebentar tadi, Shazni berpendapat kerajaan PN tidak harus menggunakan alasan tiada wang yang mencukupi untuk membantu ekonomi rakyat daripada teruk terjejas akibat PKP yang entah sampai bila akan dilanjutkan. Jangan sebut tiada duit. Kalau kerajaan boleh merancang untuk adakan pilihan raya umum beberapa bulan lagi, bermakna kerajaan masih ada duit. Perdana Menteri Perutusan Khas usah bergentayangan di kayangan lagi. Turun ke bawah, tengok bagaimana keadaan sebenar rakyat jelata. Susur ke lorong-lorong kota raya dan pertempatan kos rendah. Tengok betapa rakyat hampir putus nyawa untuk meneruskan hidup. Jika tempoh kuarantin wajib 10 hari berdasarkan laporan saintifik semasa, entah atas hujah apa untuk Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba melonggarkan prosedur itu untuk para menteri. Berkuat kuasa 9 Februari, jemaah menteri yang pulang dari lawatan rasmi luar negara tidak perlu menjalani prosedur operasi standard atau SOP. Tempoh kuarantin 10 hari seperti ditetapkan sejak 14 Disember 2020.
Menerusi warta persekutuan semalam yang ditandatangani Menteri Aiswam itu, kira-kira 70 orang menteri dan timbalan Menteri Kerajaan Perikatan Nasional PN menikmati kelonggaran tempoh kuarantin. Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengecualian 2021 itu menyatakan Menteri Dr. Adham Baba mengecualikan jemaah menteri yang kembali dari mana-mana lawatan rasmi luar negara daripada pemakaian Seksyen 15 Akta. Ini merujuk kepada Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Seksyen 15 Akta tersebut memperuntukkan seseorang pegawai diberi kuasa boleh memerintahkan supaya mana-mana kontak menjalani pemerhatian di mana-mana tempat dan bagi apa-apa tempoh yang difikirkannya patut atau menjalani pengawasan sehingga dia boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Syarat pengecualian Akta 342 dalam Perintah Adham juga menyebut jemaah menteri yang kembali dari mana-mana lawatan rasmi luar negara hendaklah menjalani pemerhatian selama 3 hari atau menjalani pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Perintah Adham itu muncul selepas 30 ahli politik termasuk menteri dijangkiti COVID-19 sejak pilihan raya negeri PRN Sabah pada September 2020. Kes jangkitan COVID-19 di Sabah kemudiannya merebak ke Semenanjung ekoran pendirian Menteri Kanan Keselamatan ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang beberapa kali menyatakan tidak perlu kuarantin untuk mereka yang pulang dari Sabah. Akibatnya, negara terus bertarung dengan gelombang ketiga wabak COVID-19 yang telah mencatatkan lebih 250,000 kes positif dan mengorbankan hampir 900 orang setakat hari ini. Benarkah wujud kekecohan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang sejurus ketibaan rombongan Perdana Menteri dari Jakarta 5 Februari lalu? Rakyat perlukan penjelasan daripada kerajaan apabila dikhabarkan rombongan lawatan rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kurang 24 jam ke Indonesia itu menolak untuk perintah kuarantin 10 hari. Difahamkan pegawai KKM Kementerian Kesihatan Malaysia sudah menunggu untuk urusan kuarantin apabila rombongan PM sampai dari Jakarta, tetapi rombongan itu dikatakan enggan dikuarantin 10 hari. Di sini rakyat perlukan penjelasan. Kemarin, gempar apabila Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba melonggarkan prosedur operasi standard SOP tempoh kuarantin 10 hari seperti ditetapkan sejak 14 Disember 2020 hanya kepada 3 hari. Berkat kuasa segera, jemaah menteri yang pulang dari lawatan rasmi luar negara hanya perlu menjalani pemerhatian selama 3 hari atau menjalani pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Muhammad Puak Zarkasi, bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa, mempersoalkan tindakan Menteri Kerajaan Perikatan Nasional PN yang enggan menjalani kuarantin 10 hari. Bekas Ahli Parlimen Batu Pahat Johor itu berpendapat pelaksanaan prosedur operasi standard SOP Pemerintahan Kawalan Pergerakan PKP termasuk perintah kuarantin mandatori 10 hari seolah-olah terkecuali kepada para Menteri PN. Walhal, beliau menyifatkan perbincangan melibatkan negara luar lebih sesuai dilakukan secara atas talian ketika kes penularan pandemik masih lagi melonjak. Tiba-tiba sahaja Menteri Kesihatan keluar surat. Semua menteri balik bertugas dari luar negara tidak perlu kuarantin 10 hari. Mereka terkecuali dari Seksyen 15 Akta 342. Kalau tidak mahu dikuarantin, apa perlunya keluar negara? Kalau setakat mahu bincang laluan hijau, elok guna sidang maya sahaja. PKP sudah jadi antara 2 darjat. Soal Muhammad Puak lagi. Sekejap, Puak Zarkasi baru sedar ke PKP yang dijalankan kerajaan Tebuk Atap ini 2 darjat. Kami rakyat jelata dah lama maklum tentang perkara ini. Hampir setahun sejak PKP yang pertama, kami rakyat Marhain menelan kepahitan dipaksa patuhi SOP karut musang berjanggut ciptaan kerajaan. Tiada juga perubahan. Malahan kes bertambah hari demi hari. Berpuluh bukti telah rakyat berikan kepada kerajaan tentang bagaimana undang-undang yang dicipta PN dilanggar dengan penuh rakus oleh para pengkhianat dan penderhaka daripada golongan bangsawan mereka sendiri. Almaklumlah, helang sama helang tak mungkin terbang bersama pipit. Walaupun helang itu sudah hampir patah sayapnya dan hancur kukunya, bongkak dan sombong tetap mendabik dada tanpa mereka percaya akan jatuh ke tanah jua akhirnya. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel, layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera.